Menjaga kebersihan sebahagian daripada iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid, anda bersama dengan Ustaz untuk Surat Pendidikan Islam pada pagi ini. Hai murid-murid, apa khabar pada pagi ini? Dah sarapan dah? Okay, kalau dah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada tenaga untuk kita bersama-sama untuk belajar pada pagi ini. Oleh itu, sebelum kita mulakan pelajaran kita, mari kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, okay, murid sudah bersedia. Jom kita masuk ke slide yang seterusnya. Okay, baiklah, untuk hari ini kita belajar pada bahagian ibadah, iaitu tentang diriku bersih. Baiklah murid, seperti mana yang Ustaz katakan di awal video tadi, kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Jadi kita mesti hendaklah sentiasa sampai bila-bila, di mana-mana keadaan, hendaklah mengamalkan kebersihan diri. Sebab apa? Sebab dapat mengelakkan penyakit dan juga sebagai jati diri sebagai seorang Islam. Baiklah murid, hari ini kita ada tajuk best sikit, iaitu tentang istinja. Okey, istinja. Pernah dengar tak istinja? Jadi tajuk hari ini mungkin ini perkara baru untuk murid. Biasa kalau murid nak pergi tandas, dia paling senang sebut nak kencing, nak berak, nak kencing, nak berak. Tapi dalam pendidikan Islam, dalam bahagian ibadah, ada satu keadaan dinamakan istinja. Nak tahu istinja tu apa? Jom kita tengok. Istinja bermaksud membasuh tempat keluar najis, iaitu zakar untuk lelaki dan farash untuk perempuan, tempat keluar kencing. Okey, dan juga dubur. Biasa murid sebut buntut. Iaitu kalau kita nak berak situ. Jadi dalam prinsip Islam, dalam Islam dipanggil dubur. Okey. Dubur selepas membuang air kecil, iaitu kencing, atau air besar, iaitu berak lah. Hukumnya, hukum membersih tu, bersih semua tu adalah wajib. Sama ada membersihkan kencing dan juga berak, mesti kena basuh. Okey, bukannya biar lepas kencing dia seluar jalan. Itu sebab apa? Sebab ianya membawa najis, menanggung najis. Jadi mesti kena basuh. Dan dah sama juga dengan berak. Lepas dah berak, duduk, sama ada duduk atau cangkung, tak boleh seluar jalan. Jadi itu memang tak boleh. Okey, jom kita lihat paparan yang seterusnya. Okey murid, dah sedia dengan buku teks? Okey, keluarkan buku teks. Yang berwarna hijau yang ni, kalau pada paparan Ustaz warna biru, tapi ada pada tangan murid tu mesti ada warna biru hijau tu kan. Okey, ambil buku teks. Okey, sudah. Okay, jom kita lihat. Okey, pada muka surat, pada buku teks tu murid boleh buka. Okey, pada bahagian tu bidang ibadah, yang warna hijau tu, muka surat 73. Ini tajuknya situ, diriku bersih. Kat sinilah biar Ustaz tandakan diriku bersih. Nak cerita ni, kita nak belajar bab taharah, bab membersihkan diri pada pagi ini. Okey, baiklah, kita pergi yang seterusnya. Kalau murid dah bersedia. Okey, baiklah, pada muka surat 73 tu murid-murid akan lihat paparan ni lah, pada gambar tersebut, tentang alat-alat untuk beristinja. Masih ingat lagi tak beristinja tadi tu apa? Iaitu nak menghilangkan najis pada kubul atau dubur tu, pada tempat masa kita kencing tu, nak basuh. Biasa kita dengar air je kan, asal kita tandas je senang, air pusing je. Tapi ada beberapa lagi peralatan lain bagaimana untuk membasuh kencing dan juga berak tadi. Macam perkara baru kan. Okey, jom kita lihat. Okey, kalau murid nampak pada muka surat yang tertera ni, alat-alat untuk beristinja.
Okey, pada sebelah kanan murid akan nampak itu namanya kulit kayu. Okey, kulit kayu, yang bawahnya adalah surat khabar. Yang ketiga itu kain. Yang ke bawah, yang sebelah kiri itu adalah tisu. Tisu yang biasa kita nampak lah di mana-mana tandas, tandas awam. Kemudian yang atasnya adalah daun kering. Bukannya daun warna hijau bukannya daun petik kat pokok tu, sapu, bukan. Dia daun kering sebab dia terus buang. Bukan terus simpan, terus buang. Dan yang akhir sekali itu adalah batu. Biasa dalam banyak-banyak ni mana yang senang untuk capai. Jadi ikutlah kan mana yang sempat. Tapi ini untuk pengetahuan murid-murid lah. Okay, mari kita lihat. Ni yang ustaz bulatkan ni. Okey, nampak? Okey, beristinja, info dia adalah beristinja menggunakan air adalah lebih afdal. Dia air kan. Jadi dia lancar, dia terus mengalir, terus jalan terus. Ini lebih afdal. Ini kalau dalam satu keadaan kalau murid tak jumpa air. Kalau tak jumpa air, tak semestinya dapat kencing terus sarung seluar, terus sarung kain. Tapi kita dah diberikan pengetahuan tentang ada lagi alat-alat lain untuk membersihkan najis kita itu. Okay, baiklah. Seterusnya murid, ciri-ciri alat beristinja. Jenis apakah yang alat-alat untuk istinja tu selain pada air tu? Ciri-ciri dia mesti ada yang dibenarkan dan juga yang tidak dibenarkan. Okey, mari kita lihat murid. Kalau ya seperti paparan berikut ni, hendaklah benda-benda kesat. Benda-benda kesat. Okey, seperti batu, kertas yang ustaz ni letakkan gambar tu. Batu dan juga kertas. Okey, kesat kan? Tak licin kan? Okey. Baiklah, yang kedua adalah bukan benda dimuliakan. Okey, bukan benda yang dimuliakan. Okey. Iaitu makanan lah. Roti. Kan rata tu kan. Jadi itu tak boleh. Makanan. Benda tu mulia lah bagi kita makan. Satu lagi murid, yang kalau murid lihat gambar di hujung tu, tulang. Kenapa tulang tu kata no? Sebab tulang adalah makanan jin. Jadi tak boleh guna tulang. Okey. Baiklah, yang ketiga, bukan benda bersih dan suci, iaitu bukan benda kotor seperti najis dan juga darah. Benda kotor, adakah kita nak basuh tempat kencing dan berak kita? Tak kan? Okey, baiklah. Yang keempat, boleh menghilangkan najis. Benda tu dia boleh menghilangkan terus, iaitu bukan benda yang licin seperti plastik dan juga kaca. Licin kan plastik kan? Licin. Kaca pun sama. Lalu atas dia betul tak? Okey, yang itu tak boleh digunakan untuk beristinja. Jadi murid lihat tadi ada berapa tadi? Ada 6 kan? Benda-benda kesat. Tak ada satu pun yang unsurnya licin-licin. Okey? Baiklah, seterusnya ustaz akan bawa pada paparan ni. Syarat-syarat beristinja selain air. Macam mana syarat-syarat ni? Adakah sesuka hati hari ni nak pakai air lah, besok nak pakai batu? Macam tu ke? Tak tahu kan? Okey, jom. Mari kita lihat. Najis tidak, syarat-syarat dia adalah najis tidak beralih dari tempat asal. Apa maksud dia? Najis tidak beralih dari tempat asal. Okey, maksudnya murid, seperti gambar di bawah tu, tidak melepasi papan punggung. Artinya najis tu keluar kalau murid berak, najis tu tak lalu dekat tepi kaki, belakang buntut, lalu kat peha ni sampai ke kaki. Itu namanya dah beralih. Masa tu kena pakai air. Okey? Tak ada ke batunya, takkan serik batu daripada kaki, daripada peha belakang lalu batu. Tak mungkin ya. Jadi itu syarat najis tu adalah jangan dia mengalir lalu. Sama juga dengan kencing. Air kencing tu seperti mana ada boleh lihat, tidak melepasi hasyafah, iaitu bermaksud kepala zakar. Okey, iaitu mengalir lah, benda tu bergalih daripada kepala zakar tu. Air tu dah menitik, dia dah lalu kat kaki sampai ke bawah. Masa tu mesti pakai air. Okey.
Dan juga murid, yang kedua ni adalah najis masih belum kering. Artinya jangan najis tu kan tahi dan juga air kecil kan basah. Jangan dia jadi kering. Bila kering tu dah mula berbau. Jadi pada masa itu memang wajib pakai air. Ya, mesti pakai air. Tak boleh lagi dah pakai 6 alat untuk istinja. Okey, faham? Okey, seterusnya. Okey. Buat tulisan Baiklah, seterusnya pada buku teks tersebut nampak ya, ini adalah contoh yang dibuat latihan ya pada beruang. Pada beruang. Jadi kita lihat cara-cara istinja selain pada air, iaitu pertama, sapu, kubur dan dubur dengan benda kesat. Ni simulasi pakai batu. Dia ambil 3 biji batu. Okey. Simulasi sapu kubur dan dubur dengan benda kesat. Caranya musinglah tangan kiri. Tangan kiri. Kalau terpaksa tangan kiri itu cedera tangan kanan, tapi selayaknya bila yang batuan tu, yang pegang batu tu tangan kiri. Okey. Yang kedua, sapu dengan 3 kali sapuan. Batu tu 3 biji. Okey. Dan yang ketiga, setiap sapuan mengikut benda kesat yang baru. 1 biji batu lepas kesat buang. Jangan limpat. Okey. Okey, sampai yang kedua dan juga yang ketiga tu buang. Okey, jangan cuci pula batu tu. Okey. Baiklah, seterusnya, apa kepentingan beristinja selain air? Kenapa yang murid Islam ceritakan tentang selain air tu kita boleh juga bersuci menggunakan selain pada air tu. Okey, kerana apa? Islam nak cerita nak bersihkan najis tu senang didapati. Ya, senang je, barang-barang dia, barang 6 alatan tu senang dapat di sekeliling kita. Kedua, kita ada pilihan, kita ada option, kita ada pilihan selain pada air. Benda-benda kesat juga boleh menghilangkan najis walaupun tak pernah buat kan. Jadi alhamdulillah kita berada di kawasan selesa. Kita hari-hari menggunakan air. Jadi ini pengetahuan dan juga ilmu untuk murid-murid lah. Untuk membersihkan najis tu, alat-alat seperti itu boleh digunakan. Okey. Baiklah, kita lihat info di bawah ini murid. Boleh menggunakan seketul batu. Tadi itu kita belajar 3 kan. Jadi boleh gunakan seketul batu yang mempunyai 3 permukaan, tetap 3. Mesti 3. Ya, bukan sekali itu siap. Mesti kena ada 3. 3 permukaan yang berbeza ni 3 permukaan yang berbeza untuk satu batu. Okey. Baiklah, yang bawah sekali murid lihat. Rumusan pada hari ini adalah cara istinja yang lebih afdal, lebih bagus, lebih clear, lebih bersih, lebih yakin. Menggunakan benda kesat dahulu sebelum menggunakan air. Okey, cara istinja yang lebih afdal menggunakan benda kesat dahulu sebelum menggunakan air. Okey, itu cara-cara dia lah. Baiklah. Okey murid, terima kasih kerana menyertai kelas hari ini. Ini adalah pertama kali Ustaz bersiaran. Mudah-mudahan boleh dapat faham dan jelas. Kalau tak faham juga boleh WhatsApp Ustaz dan juga boleh tanyakan Ustaz sebarang persoalan. Okey. Baiklah. Nantikan video yang seterusnya daripada Ustaz tentang cara membuat lebaran kerja yang Ustaz sertakan. Terima kasih.